Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi. Pada hari ini, cikgu akan ajar Komsas tingkatan 2, iaitu drama mahkamah. Jadi kita akan lihat dulu watak yang terdapat dalam drama mahkamah. Watak yang pertama ialah hakim. Hakim ialah golongan intelektual, bermaksud golongan yang terpelajar. Hakim juga seorang yang pandai bergurau, adil dan saksama, dan amanah dalam menjalankan tugas. Watak yang kedua ialah pendakwa raya. Peguam ni ada dua. Satu peguam pendakwa raya dan satu lagi peguam bela. Jadi watak yang kedua kita lihat pendakwa raya. Jadi peguam pendakwa raya ini juga golongan yang intelektual, ataupun juga kita boleh panggil golongan yang profesional. Tegas dengan hujahnya dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Watak yang ketiga, peguam bela. Peguam bela seorang yang tegas, menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, sanggup berkhidmat secara percuma kepada orang susah dan yakin ketika berhujah. Jadi kita dah lihat tiga watak dan perwatakan mereka. Ini sambungan. Ada lagi dua watak. Watak yang keempat ialah tertuduh satu. Tertuduh satu ialah bulat bilepel. Seorang memang orang miskin, dituduh membunuh nenek tua dan berani berdepan dengan pendakwa raya dan seorang yang bertanggungjawab. Jadi ini perwatakan bagi tertuduh satu. Tertuduh dua, Akiki no Komoko Toko. Jadi nama ni macam nama orang Jepun. Ataupun sini kita dipanggil Akinomoto. Dituduh mencuri beruk subsidi milik kerajaan Malaysia. Tidak fasih berbahasa Melayu dan seorang yang prihatin terhadap keadaan beruk yang telah dicurinya. Jadi ada lima watak dan juga perwatakan mereka lah. Jadi itu secara ringkas bagi watak dan perwatakan. Sekarang kita akan lihat binaan plot. Binaan plot ni adalah urutan peristiwa ataupun rentetan peristiwa dalam sesebuah karya. Jadi kita akan lihat permulaan cerita. Permulaan cerita bagi drama mahkamah. Jadi sini Tuan Hakim melangkah masuk dan perbicaraan dimulakan. Tertuduh satu diminta mengambil tempat di kandang pesalah. Jadi kita dapat lihatlah keadaan di mahkamah. Perkembangan cerita. Tertuduh satu dibekalkan khidmat peguam bela. Tertuduh satu tidak mengaku menyebabkan kematian seorang nenek tua, iaitu Nek Teh binti Jali. Jadi ini maksudnya perbicaraan bagi tertuduh satu tu telah dimulakan. Perumitan cerita. Peguam bela menolak dakwaan bahawa tertuduh satu bersalah. Tuan Hakim memutuskan bahawa tertuduh satu tidak bersalah. Jadi ini bagi perumitan cerita. Puncak cerita pula. Tertuduh dua dipanggil masuk. Tertuduh dua tidak pandai berbahasa Melayu. Dia mengaku bersalah dan mahu mengembalikan ibu beruk itu kepada yang berhak dan dia mahu membela anaknya. Ini ialah puncak cerita bagi drama ini. Dan bagi peringkat peleraian cerita pula. Hakim memerintahkan Akinomoto memelihara ibu beruk itu sehingga selamat melahirkan anaknya. Sebagai dendanya, Akinomoto perlu menjaga anak beruk itu sehingga mencapai umur akhir balik. Akinomoto juga dipaksa memanjat pokok kelapa dengan anak beruk itu menjadi tuannya. Jadi ini ialah binaan plot bagi drama ini. Sekarang kita akan lihat tema dan persoalan. Drama mahkamah bertemakan keadilan dan kebenaran ketika membuat sesuatu keputusan. Dan sini pula kita ada 5 persoalan. Persoalan ialah idea ataupun isi sampingan yang menyokong tema.
Okay, jadi kita akan lihat persoalan yang pertama, iaitu persoalan kemiskinan menghalang seseorang itu mengambil peguam untuk membela dirinya. Okay, yang kedua, persoalan keadilan mesti ditegakkan dalam apa-apa cara sekalipun. Persoalan yang ketiga, persoalan kehidupan golongan yang terlibat dengan kerja-kerja untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sama seperti kehidupan orang biasa. Persoalan yang keempat, iaitu persoalan isu bahasa Melayu di mahkamah, dan persoalan yang kelima, persoalan denda akan dikenakan terhadap orang yang bersalah. Okay, jadi itu persoalan bagi drama mahkamah. Okay, kita akan terus lihat nilai dan pengajaran. Okay, nilai ialah sesuatu yang dapat dijadikan contoh ataupun teladan. Okay, jadi sini kita ada banyak nilai, iaitu sini kita ada 8 nilai. Okay, jadi cikgu akan pilih mana yang ada kaitan dengan pengajaran. Okay, pengajaran sini ada 6. Okay, jadi pengajaran biasanya kita akan kaitkan dengan iktibar lah, yang memberikan iktibar kepada pembaca. Okay, jadi kita akan lihat yang pertama. Okay, kalau sini kita perhatikan nilai, saya rasa nilai C yang sama dengan pengajaran A, iaitu nilai ketegasan pengajaran ialah kita hendaklah tegas dalam menjalankan sesuatu tugas. Okay, yang kedua, kalau sini nilai B tanggungjawab sama dengan pengajaran B, iaitu kita mestilah bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Okay, bagi C pula. Okay, C bagi cikgu kita jarang gunakan nilai simpati lah. Okay, ini memang kita jarang guna. Okay, kita akan terus lihat D pula, pengajaran D. Okay, jadi pengajaran D ialah rasional, tapi yang atas tidak ada. Ada. Okay, jadi yang D, okay, kalau nilai ialah E ya, yang kelima. Nilai rasional, jadi pengajaran ialah D. Kita hendaklah bersikap rasional ketika menjalankan tugas. Okay, dan bagi yang E pula, okay, menggunakan bahasa rasmi. Jadi yang ini biasanya maksudnya kita gunakan bahasa Melayu dengan betul lah. Okay, biasanya kalau untuk urusan rasmi memang kita akan gunakan bahasa Melayu. Okay, mungkin yakin yang ini mungkin kita boleh tambah yakin. Jadi yang nilai D keyakinan kita boleh letakkan bagi pengajaran E, iaitu tambah yakin. Kita mestilah yakin menggunakan bahasa Melayu terutamanya dalam urusan rasmi. Okay, dan F pula. Okay, F pula ialah berani. Okay, kita mestilah berani kerana benar, iaitu sini kalau F, pengajaran F berani, kita boleh gunakan yang nilai keberanian, iaitu G okay, nilai keberanian. Okay, jadi itu saja topik PTPR kita pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih.